Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fakumah bin Sahimi. Nama meeting adalah 03 DET 18F 2008. Kelas DET 5A. Penyala projek saya adalah Encik Ziha bin Ahmad Badri. Hari ini saya ingin membentangkan tentang projek saya, iaitu IoT Weather Station. Pengenalan. Di sini saya mencadangkan IoT Weather Station menggunakan telefon pintar melalui aplikasi Blink. Sistem yang dicadangkan saya membolehkan pelaporan parameter cuaca melalui internet. Ini membolehkan orang ramai memeriksa statistik cuaca secara dalam talian tanpa memerlukan agensi peramalan cuaca. Sistem menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk memantau cuaca dan memberikan laporan langsung mengenai statistik cuaca. Sistem ini sentiasa memantau suhu menggunakan sensor suhu dan sensor kelembapan. Sistem sentiasa menghantar data ini ke microcontroller yang sekarang memproses data ini dan terus mengirimkannya ke pelayan web dalam talian melalui sambungan Wi-Fi. Selain itu, data ini dikemaskini secara langsung untuk dilihat pada sistem pelayaran dalam talian. Sistem juga membolehkan pengguna mengatur peringatan untuk keadaan tertentu. Sistem memberikan peringatan kepada pengguna jika parameter cuaca melintasi nilai tersebut. Oleh itu, sistem cuaca berdasarkan IoT menyediakan sistem cuaca berdasarkan internet yang efisien untuk pengguna. Gambaran keseluruhan projek. Projek yang saya lakukan adalah sistem stesen cuaca pintar melalui internet IoT. Sistem yang cadangkan saya membolehkan pelaporan parameter cuaca melalui internet. Ini membolehkan orang ramai memeriksa statistik cuaca secara dalam talian tanpa memerlukan agensi peramalan cuaca. Sistem menggunakan suhu, kelembapan serta sensor hujan untuk memantau cuaca dan memberikan laporan langsung mengenai statistik cuaca. Sistem ini sentiasa memantau suhu menggunakan suhu sensor dan kelembapan menggunakan sensor kelembapan dan juga untuk hujan. Sistem yang menghantar data ini microcontroller yang sekarang memproses data ini dan terus mengirimkannya ke pelayaran web dan talian melalui sambungan Wi-Fi. Selain itu, data ini dikemaskini secara langsung untuk dilihat pada sistem pelayan dalam internet. Sistem ini juga membolehkan pengguna mengatur peringatan untuk keadaan tertentu. Sistem memberikan peringatan kepada pengguna jika parameter cuaca melintasi nilai tersebut. Oleh itu, stesen cuaca berdasarkan IoT menyediakan sistem pelaporan cuaca berdasarkan internet yang efisien untuk pengguna. Penyataan masalah. Punca tercetusnya idea saya untuk melakukan penambahbaikan projek stesen cuaca IoT ini adalah kerana saya sering melihat ramai penduduk tempatan tidak sempat mengetahui ramalan cuaca di sekitar kawasan mereka dengan lebih jelas. Hal ini akan memudahkan lagi kepada penduduk tempatan untuk mendapat ramalan cuaca yang tepat dan jelas di kawasan mereka tinggal. Selain itu, adanya sistem stesen cuaca IoT dapatlah penduduk tempatan mengetahui lebih awal dan tidak perlu lagi menunggu berita semasa untuk mendapat ramalan cuaca di kawasan mereka kerana sistem ini boleh diakses dengan cepat hanya menggunakan internet dan alat sistem pelaporan cuaca IoT. Dengan itu, penduduk tempatan dapatlah mengetahui ramalan cuaca yang tepat. Apabila adanya projek ini, sangat mudahlah kita semua boleh merancang lebih awal aktiviti harian kita supaya kita mendapat tahu ramalan cuaca dan boleh batal jika ada ramalan cuaca yang tidak baik. Objektif. Untuk memudahkan rakyat Malaysia mendapatkan info ramalan cuaca yang lebih jelas, rakyat Malaysia tidak perlu lagi menunggu berita semasa untuk melihat ramalan cuaca harian. Adanya IoT pengesan ramalan cuaca ini mudahlah rakyat Malaysia merancang aktiviti lebih awal jikalau dapat ramalan cuaca yang tidak baik. Tidak perlu bersusah payah buka TV, hanya boleh semak di telefon pintar. Dapat menyimakkan masa kita dan mesra alam. Skop projek. Skop projek ini difokuskan kepada ramalan cuaca harian di Malaysia. Selain itu, skop kajian projek ini mengumpul data-data ramalan cuaca lebih jelas dan pantas kerana ia memudahkan rakyat Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang segera melalui laman web ramalan yang disediakan oleh pihak kami.
Oleh itu, skop projek ini merangkumi data-data iklim negara Malaysia yang tepat. Kepentingan projek. Projek ini amat bermanfaat kepada beberapa pihak, khususnya rakyat Malaysia, untuk meneliti projek ini secara menyeluruh yang membabitkan ramalan cuaca harian negara. Dengan adanya kepentingan projek ini sangat membantu rakyat Malaysia menggunakan sistem ramalan cuaca dengan mudah. Dapatan yang positif daripada projek ini mendorong rakyat Malaysia supaya lebih minat untuk mempelajari iklim telah jadi. Rakyat Malaysia dapat mengesyai perkara yang baru mengenai iklim bumi. Metodologi. Metodologi ialah aspek yang perlu dikaji untuk menghasilkan satu projek. Perancangan proses perlu diteliti sebaik mungkin untuk menghasilkan satu projek atau produk yang berkualiti. Berikut adalah turutan segala proses atau tata cara yang perlu dilalui sebelum suatu produk itu siap sepenuhnya. Kaedah yang lebih baik terjamin dengan adanya kaedah kerja yang teratur. Maka segala kerja dan tugas yang ingin dilakukan dapat diikuti dan dilaksana dengan teratur dan selamat. Dalam bab ini akan membincangkan mengenai langkah-langkah kerja yang akan dilakukan untuk menyiapkan projek ini. Setiap langkah kerja yang dilakukan akan diterangkan bersama raja yang boleh membantu pemahaman mengenai perhasilan projek ini. Carta alih pelaksanaan projek 2. First sekali adalah pendaftaran khusus projek 2. Pelaksanaan aktiviti projek dan penulisan laporan, pemantauan dan penilaian aktiviti projek dan semakan hasil projek serta penulisan laporan. Diterima, tidak atau ya. Selepas itu, pembentangan penilaian hasil projek, laporan akhir, pembentulan dan penemuan laporan akhir, penyerahan laporan akhir, penilaian rekod markah. Tamat. Okey, inilah carta alih projek. Start pada itu, iaitu input adalah DST11. Dia terus masuk ke NoMCU ASP8266. Apabila Wi-Fi mendapat daripada internet, Wi-Fi telah menghantarkan ke smartphone, iaitu menggunakan Blin apps. So output dah akan keluar dekat dia punya apps Blin. So bila paparan output dah boleh tengok dekat Blin app lah. Komponen yang digunakan dalam projek saya ialah dua komponen saja, iaitu NoMCU dan DST11. Ini adalah komponen saya. Okey, gambar raja blok. Okey, gambar raja blok ini menunjukkan iaitu NoMCU, temperature sensor, humidity sensor dan display Blin app mobile phone dan Wi-Fi. So apabila input menghantar masuk ke NoMCU dan output akan dikeluarkan melalui smartphone. Sebelum keluar smartphone dan input tu dapat menggunakan internet. So internet itu orang kata IoT lah. So display dia melalui Blin app mobile phone lah. Okay, adalah gambar litas saja, iaitu mengenai dua komponen. Operasi litar. Apabila kedua-dua sensor dapat mengesan iklim persekitaran, output sensor menghantar isyarat untuk menunjukkan pelaporan cuaca diterima ke NoMCU. Berdasarkan pengekodan yang dimuat naik, prosedur berikut adalah NoMCU mengirim arahan ke telefon pintar, iaitu menggunakan Blin apps, untuk melaporkan bacaan suhu dan kelembapan diterima. Pada masa yang sama, NoMCU mengirimkan arahan ke ASP8266 melalui Wi-Fi modul untuk mengirim pemberitahuan kepada kita yang menggunakan aplikasi Internet of Things IoT yang telah dipasang di telefon kita. Dengan kaedah ini, kita dapat menerima status secara automatik. Selain itu, kita dapat mengetahui ramalan cuaca lebih cepat hanya melalui telefon pintar saja, yang juga jelas dan menjimatkan masa. Litas skematik. Okey, inilah litas skematik saya menggunakan dua komponen. Okey, inilah program coding saya. Saya menggunakan ni adalah Arduino IDE. So saya menggunakan satu komponen, so dia punya coding program tu adalah sikit lah. Okey, ni adalah bentuk projek saya, iaitu bentuk segi empat. Projek bentuk saya menggunakan kayu, papan kayu. Papan kayunya agak kuat yang kukuh. Sebab apa saya gunakan papan kayu ni, kerana dia agak berkualiti, dia tahan lama.
dan dia dapat melindungi saya punya komponen lah, komponen saya punya non-MCU semua ni. Dan lagipun dia merangkumi dari aspek untuk mengkaji cuaca lah, dapat mengkaji cuaca kerana di atas permukaan model bentuk model projek saya ni boleh letakkan dia punya sensor di atas. So ada contoh di belah kanan tu, contoh sensor ni lah di atas permukaan model saya. Okey, ni kos komponen saya. Kos komponen saya keseluruhan jumlahnya adalah RM66 sekupang. So harga ni agak tidak mahal. So berbaloi lah dengan projek yang saya buat ni, banyak lah orang kata apa, tak melebihkan wang lah untuk mulakan projek ni. So dia menjimatkan lah kos kita. Okey, ni kos model saya iaitu papan kayu yang berharga RM15 dan spray cat itu berharga RM8.5. So jumlah keseluruhannya adalah RM23.5. So agak murah lah dia punya belanja ni. So orang kata apa, tak menelan kos yang tinggi lah. So agak bagus lah untuk projek ni kerana saya tidak menggunakan belanja yang begitu banyak. So agak bagus lah. Hasil yang semasa projek menjalankan projek ini ialah sistem cuaca IoT yang sedia ada. Selain itu, saya telah menambah baik untuk projek IoT untuk kegunaan semua lapisan masyarakat Malaysia yang menggunakan telefon pintar yang begitu canggih sekali. Maka mudahlah ia untuk menyemak ramalan cuaca yang lebih tepat. Hasil yang dilakukan semasa proses merancangkan projek ini mengkaji dahulu proses pengekodan bagi mengelakkan sebarang masalah daripada berlaku, dan ia juga dapat memastikan komponen berfungsi dengan baik. Jika tiada sebarang kerosakan, oleh itu sekiranya proses akan selesai, data tersebut akan diuji. Justru juga projek stesen IoT yang dibuat bagi memudahkan pada masyarakat Malaysia untuk melakukan semakan ramalan cuaca lebih jelas, cepat atau pada waktu yang terkini. Tidak memerlukan berita semasa hanya melalui telefon pintar saja. Selain itu, penduduk Malaysia juga akan lebih faham dengan projek IoT ini yang telah dibuat. Di samping itu, banyak masa yang jimat, mesra alam dan kos belanja yang murah. Apabila projek yang saya buat ini dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Dalam perbincangan ini akan menyatakan projek yang telah berjaya diselesaikan pada masa yang ditetapkan mengikut panduan kami iaitu Gantt chart. Sepanjang pemerhatian kami terdapat perkara yang bagus untuk projek IoT weather station kerana ia berkesan di mana saja kita berada. Ini sangat membantu untuk kita. Selain itu, projek kami adalah mesra pengguna kerana saiznya begitu kecil dan ringan dan mudah dibawa ke mana saja. Justru perbincangan yang telah dibuatkan didapati bahawa stesen IoT sedang ada kurang berkesan kepada masyarakat kerana stesen cuaca tersebut terlalu ringkas atau tiada panduan yang spesifik yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan semakan ramalan cuaca yang lebih terperinci. Kesimpulan dalam penghasilan satu projek, pelbagai idea diperlukan bagi memastikan projek dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Projek ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pengguna. Ia dapat menjimatkan masa pengguna dan dapat melihat ramalan cuaca hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Selain itu, ia juga membantu pengguna yang suka melakukan aktiviti di luar rumah. Cadangan, IoT weather station using mobile app telah berfungsi sepenuhnya. Ia boleh melihat ramalan cuaca dengan keadaan yang baik dan dapat memberikan kemudahan kepada pengguna yang kerap melakukan aktiviti di luar. Selain itu, projek ini dapat dinaik taraf lagi sekiranya saya menggunakan modul Wi-Fi. Kerana modul Wi-Fi ini dapat digunakan dengan jarak yang jauh tanpa hilang dari radar. Dengan penambahbaikan ini, litar tersebut dapat berfungsi dengan lebih baik. Tidak kira pengguna berada jauh dari kawasan rumah, masih lagi dapat mengawalnya. Justru teknologi sekarang amat kagum bagi kita kerana pelbagai cara kita boleh lakukan tanpa hanya penting. Menghasilkan itu adalah manfaat pada diri kita. Okey, ini adalah milestone. Ini adalah milestone saya, projek saya tu saya. Okey, ini milestone projek 2. Okey, sekian, terima kasih daripada saya punya penyelia iaitu Cik Izdihar dan Cik Isham. Terima kasih banyak-banyak kerana mengajar saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Fakulullah bin Saimi dari kelas DET 5A dan nama meeting saya adalah 03 DET 18F228. Penyanyi projek saya ialah Encik Izhar bin Ahmad Badri. Hari ini saya ingin menunjukkan projek saya iaitu bertajuk IoT Weather Station. Okey, inilah adalah projek saya. Gambaran projek saya iaitu rekod bentuk projek saya. Okey, rekod bentuk projek saya adalah berbentuk segi empat. Bentuk segi empat. Sebab apa saya buat bentuk segi empat ni? Kerana ia mudah. Kerana dia menjimatkan ruang, tidak kos tidak terlalu tinggi. Okey, inilah bentuk projek saya. Dari depan, sisi. Okey, ini datang. Okey, ini adalah sensor suhu dengan sensor kelembapan. Okey, cara untuk progress projek ini ialah senang je. Projek ini menggunakan app Blin, iaitu menggunakan smartphone. Kerana saya menggunakan Node MCU, jadi dia perlu ada Wi-Fi. Sebab apa Node MCU ni untuk dapat detect kira macam bila suhu ni dengan humidity ni dapat detect, dia akan mengeluarkan output di smartphone, iaitu menggunakan Blin apps. Ni adalah input lah. Okey. So ni dalaman bagi saya punya komponen lah. Komponen saya menggunakan iaitu satu saja. Dalam satu komponen ni ada humidity dengan kelembapan suhu dengan kelembapan. Kira macam selalu orang pakai dua sensor. Jadi saya perlukan balik untuk menggunakan satu saja, iaitu menggunakan satu komponen saja. Kira memadai lah, kira kata apa, berfungsi lah. Okey. Untuk mendapatkan okey, saya memasukkan supply untuk melakukan proses. Jadi projek ini menggunakan Wi-Fi. Jadi saya akan onkan Wi-Fi. Okey, di sini dia ada connection. Connection dari inilah nama saya, projek saya ni iaitu IoT Weather Station. Okey, saya nak tengok kawasan ni dari segi suhu dia lah. So saya boleh check suhu kawasan ni dengan kelembapan di kawasan ni juga. Okey, menggunakan Blin apps. Okey, apabila saya sudah on Wi-Fi, sudah di-connect di sini oleh MCU, jadi data dari input humidity dengan temperature ni, jadi dia masuk ke dalam ni lah, ke Blin app. So ni paparan dia lah, paparan. Okey, ni temperature suhu, ni adalah sensor suhu, yang adalah kelembapan. So kira projek makna suhu persekitaran ni adalah di sini adalah 25 darjah Celsius, kelembapan kawasan ni adalah 56 peratus. Okey, projek ni function dia berguna juga sebab kerana pengguna boleh guna lah di mana-mana saja, kerana dia punya projek ni tidak terlalu susah lah untuk membuatnya. Cuma kos dia nak menelan pun tak mahal, tapi function dia banyak lah. Function dia kira ni lah, kira macam selalunya projek yang saya buat ni kira agak ni lah, agak bagus lah bagi kita semua. Contoh kepentingan untuk projek ni ialah macam memudahkan orang ramai lah. Kalau jadi macam diorang nak keluar mana-mana ke, macam ada aktiviti di luar, tak perlu tengok di TV, di kaca TV, hanya tengok di handphone saja. Hanya tengok di handphone saja, tak perlu buka TV tengok berita terkini, tak payah. Sekarang dengan ada teknologi baru sekarang, saya menambah baikkan lagi untuk menggunakan untuk membuat projek IoT Weather Station. Jadi setiap hari kalau nak tengok cuaca, suhu apa semua, di sini saja. So suhu sekarang ini sangat mudah lah. Okey, projek ni banyak kepentingan dia. Terutama sekali projek ini amat bermanfaat kepada beberapa pihak, khususnya Indonesia, untuk meneliti projek ini secara menyeluruh yang membabitkan ramalan cuaca harian negara. Dengan ada kepentingan projek ini sangat membantu bagi rakyat Malaysia menggunakan ramalan
cuaca harian dengan mudah. Dapatan yang positif daripada projek ini mendorong rakyat Malaysia supaya lebih minat untuk mempelajari iklim semasa jadi. Rakyat Malaysia dapat menguasai perkara yang baru mengenai iklim bumi. Okey. So, banyaklah kepentingan yang kita dapat daripada projek ini. Ya, saya harap apa yang saya lakukan, apa yang saya buat projek ni sangat bermanfaatlah pada pengguna, masyarakat dan semualah, tak kira umur lah. Kira banyaklah kepentingan dalam projek ni untuk kita. Jadi lagipun projek ni tidak menelan kos yang begitu tinggi. Tidak. Jadi dia sangatlah okeylah untuk kita. Jadi tengok, dengan menggunakan Blink apps ni senanglah kita nak mana. Lagi satu, apa dia punya connection di sini dia takkan putus walaupun di mana kita berada sekalipun. Kalau kita menggunakan wifi memang takkan. Okey, dengan adanya internet berkelajuan tinggi ini sangat manfaatlah untuk kita di masa kini. So banyak benda yang kita boleh pelajari lah. Contohnya saya pelajari, saya boleh buat inilah projek ni lah, menggunakan Internet of Things, iaitu IoT. Sangat manfaatlah kita. Jadi dengan adanya projek ini, so function dia, kira orang kata fungsi dia terbaik lah, yang saya dapat lah. Jadi saya berterima kasih lah kepada Encik Izdihar, iaitu penyelai projek saya yang telah menunjuk ajar bagi saya, dan bersama dan Encik Isham yang telah menunjuk ajar saya juga. Saya terima kasih banyak-banyak. Kalau saya tersalah tercakap apa, maafkan saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.